Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah anjuran agama supaya kita berdamai dan jangan bergaduh. Dalam kehidupan kita ini, yang sering kali berlaku perbalahan antaranya ialah suami isteri. Kalau di mahkamah syariah tu tak ada benda lain lah, perbalahan antara suami isteri. Satu lagi yang biasa berlaku dalam masyarakat ialah perbalahan antara menantu dan mentua. Ini pun ada kaitan dengan suami isteri juga. Perbalahan antara menantu dan mentua. Sebab itu pernah dalam kuliah saya sebelum ini, saya ada satu tajuk khas yang kita huraikan berkenaan dengan perintah agama. Apakah adab-adab dan juga suruhan agama apabila menantu tinggal bersama dengan mentua. Bahasa Melayu yang betulnya mentua. Saya dulu duk guna mertua. Rupa-rupanya bila tanya cikgu BM, mentua. Satu lagi yang biasa berlaku dalam masyarakat kita ialah perbalahan antara jiran tetangga kita dengan jiran kita. Dan banyaklah. Kalau dalam organisasi itu AJK dengan AJK, biasa benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita akan lihat bagaimana beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kisah perbalahan Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat dan sebagainya, untuk kita jadikan sebagai panduan. Baik, yang pertamanya kita mulakan dengan perbalahan di antara suami isteri. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha
in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jikalau kamu takut ada perbalahan antara keduanya, maka kirimkan, lantiklah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jikalau kedua orang hakam itu bermaksud untuk mengadakan perdamaian, islah antara kedua-duanya, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jikalau seorang wanita takut akan nusyuz atau sikap tidak acuh daripada suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kedekut. Dan jikalau kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui daripada apa yang kamu kerjakan. Baik, sidang hadirin mukminin, ini yang pertama, iaitu Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut perkataan syiqaq. Wa in khiftum syiqaq. Apa dia syiqaq? Syiqaq ialah perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat diselesaikan. Itu syiqaq. Saya seringkali ditanya oleh para isteri, bila mereka bergaduh, bila mereka berselisih faham ataupun mereka dizalimi oleh suami, tapi nak keluar daripada rumah takut nusyuz. Jadi apakah agama melarang kita keluar daripada rumah tanpa izin suami? Contohnya balik rumah mak, balik rumah ayah, kan? Nak bagi kendur, nak bagi sejuk, kehangatan, tegang perbalahan tu, ataupun dipukul oleh suami, ataupun walaupun setengah suami dia tak pukul tapi dia buat zalim secara psikologi, kan, dengan kata-kata, dengan sikap dan sebagainya. Jadi isteri ni tertekan, nak keluar rumah takut jadi nusyuz, tidak keluar rumah tertekan. Jadi macam mana? Pengalaman saya di mahkamah, tuan-tuan, boleh kata rata-rata hakim syar'i, mereka tidak akan mensabitkan nusyuz bagi isteri yang keluar rumah dalam keadaan perbalahan antara suami isteri itu yang termasuk dalam kategori syiqaq. Kalau masuk dalam kategori syiqaq, apa dia syiqaq? Perbalahan yang tak boleh selesai. Bila suami isteri ni dia bergaduh dan pergaduhan tu tak boleh nak selesai, itu syiqaq. Maka isteri boleh ke tak boleh keluar rumah nak bagi kendur keadaan, nak bagi sejuk, ataupun nak mengelak daripada tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh suami terhadap dia,
Maka jawapan dia boleh. Boleh isteri keluar rumah walaupun suami tidak izinkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia syiqaq. Dan agama kita bukanlah satu agama yang menzalimi kaum wanita. Malah agama kita adalah agama yang melindungi kaum wanita. Agama kita takkan biarkan seorang isteri daripada terus menerus dizalimi oleh suami dia. Sama ada suami dia abuse dia physically, secara fizikal, ataupun suami dia abuse dia dari segi emosi dia, ataupun psikologi dia, ataupun dari segi agama dia dan sebagainya. Islam bukanlah satu agama yang menzalimi ataupun mendiskriminasi kaum wanita. Tidak. Sebab itu bila pergi ke mahkamah syariah, bila isteri keluar rumah, dia pack bag dia apa semua, balik rumah mak apa semua, bawa anak-anak kan. Tuan-tuan tahulah orang bergaduh kan. Bila bergaduh apa semua ni, isteri lari bawa beg ni, pegang anak-anak yang tak tahu apa-apa, ikutlah mak ni apa semua kan. Yang ada kereta tak apa, senanglah naik kereta balik rumah mak. Ada yang tak ada kereta tuan-tuan, pergi bus stand, naik bas lah, 3 beranak 4 beranak ni tuan-tuan. Pasal apa? Sebab bergaduh dengan laki dia kan. Dia balik naik bas, duduk menangis, anak pun tak tahu apa, tengok macam mana mak dia duduk menangis, dan benda tu menjadi parut kepada anak dia. Anak tu akan ingat sampai dia dewasa bagaimana dia mengikuti ibu dia yang berlari keluar daripada rumah, naik bas dan sebagainya, balik ke kampung. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita kena ingat, kita kaum lelaki, kita adalah orang yang kuat. Kita orang yang kuat. Allah Ta'ala bagi kita kuat secara fizikal, secara emosi, psikologi, kita kuat. Maka kita kena tunjuk kekuatan kita. Kita jangan tunjuk kita ni orang yang lemah. Ada masalah di pejabat, kita abuse isteri kita. Kenapa kita tak boleh nak kontrol diri kita? Buktikan kelelakian kita, tunjuk kita kuat. Bukannya dengan sebab kita ada masalah di pejabat, kita ada masalah dengan kawan kita, ada masalah benda lain, ada masalah kewangan dan sebagainya, kita lepaskan masalah itu kepada isteri kita. Ini bukan jantan, ini bukan lelaki, ini bukan suami. Suami yang sebenar, lelaki yang sebenar, dia mesti kuat. Dia dapat tekanan macam mana sekalipun, dia kena tahu bagaimana untuk kawal diri dia. Itu baru benar-benar lelaki. Itu baru benar-benar suami. Isteri, anak-anak hendaklah dilindungi. Kita tak boleh biarkan kan. Ya, kita faham tuan-tuan, semua orang ada masalah kan, semua orang ada masalah. Tapi kita sebagai suami, kita kena lagak kita macam panglima perang. Lagak kita mesti macam ketua kan. Lagak kita mesti sebagai leader, sebagai pemimpin. Maka tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun ada kalanya kita ada buat silap kan. Walaupun kita suami, kita orang lelaki yang sepatutnya kita kuat, tapi kita tetap ada kelemahan, kita tetap ada kesilapan. Maka bila berlaku kesilapan kan, bila berlaku kesilapan sehingga menyebabkan luka hati isteri kita, luka perasaan dia, berlaku perbalahan kan antara suami isteri, maka pada ketika itu tuan-tuan sekalian, perintah Allah ialah fab'athu hakaman min ahlihi, maka hendaklah dikirimkan seorang hakam. Hakam ni peranan dia ialah untuk mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul. Kena ada wakil seorang daripada lelaki, kena ada wakil seorang daripada perempuan. Tugas dia sebagai hakam, macam mana nak selesai masalah diorang ni. Sama ada
rumah tangga diorang masih lagi boleh diselamatkan. Kalau masih lagi boleh diselamatkan, apa dia? Positive solution. Kalau tak boleh diselamatkan, perceraian yang bagaimana? Apa dia terma-terma penyelesaian untuk bercerai dengan cara yang baik? Itu peranan hakam. Tapi pengalaman saya tuan-tuan di mahkamah ni, yang boleh bertindak sebagai orang tua, sebagai orang ada ilmu, sebagai orang pandai, orang yang matang untuk mencari penyelesaian kepada perbalahan dalam rumah tangga ni, tak ramai. Tak ramai yang boleh jadi pendamai ataupun yang boleh mencari jalan penyelesaian. Yang tu tak ramai. Hak ramainya tukang curah petrol. Hak tu ramai. Hak tu memang syok. Hak tu memang syok, tuan-tuan. Kita bakar lagi. Kita bakar lagi. Saya ada satu kes dekat mahkamah. Padahal tuan-tuan, dalam mahkamah ni CCTV ni penuh. Dalam dewan mahkamah ada CCTV, di koridor ada CCTV. Tapi orang ni tuan-tuan, bila dia nak marah dia tak kira. Dia tak kira dia. Bila dia nak marah dia tak kira. Keluar dewan mahkamah, yang si isteri ni dia serang suami dia. Suami dia ni klien saya. Suami dia klien saya. Yang isteri ni serang suami dia. Saya nak tahan pun tak tahu nak tahan macam mana. Kek lagi dia peluk aku naya. Kek lagi jadi fitnah. Saya pun takut, saya lari. Saya habaq tu terang, kalau tuan-tuan ambil khidmat saya takkan masuk campur tuan-tuan. Kek lagi jadi cerita lain. Laki bini dia bergaduh, dia tak kira tuan-tuan. Dia tak kira. Kek lagi dengan lawyer pun terbabit sekali. Masalah. Saya kata jangan dak, dia terpa juga. Main pak mentua pergi tumbuk klien saya ni, si suami ni, dia tumbuk dalam mahkamah tu. Pening tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahu, kita sebagai pak mentua, kita tumbuk menantu kita dapat apa? Bagi tahu, dapat apa? Dari segi agama, salah dah. Tak dapat pahala. Silap-silap berdosa tuan-tuan. Tumbuk orang ni, pukul muka orang, memang Nabi larang. Silap-silap berdosa. Yang kedua, bila kita tumbuk orang tuan-tuan, pasal apa Nabi larang tumbuk dekat muka, pukul dekat wajah? Pasal apa? Sebab dia ni maruah. Muka ni maruah. Bimbang. Dendam tu, dia jadi dendam. Kita jadi tak suka dekat orang tu. Saya berapa banyak kawan saya duk cerita, dia kata dia tak suka dekat senior dia. Pasal apa? Senior dulu masa sekolah tu tampak dia. Sampai ketua ingat tu. Sampai tua tu. Cerita zaman sekolah menengah, umur belasan tahun, 14, 15, 16 tahun. Tapi umur sekarang dah 50. Lah ingat lagi. Senior duk tampak masa kat asrama dulu. Kita nak jadi pak mentua tuan-tuan, tunjuk kita ni orang tua ni macam mana. Anak kita bergaduh dengan menantu kita, kita kena berlagak dan berwatak sebagai orang yang lebih cerdik, orang yang lebih matang, orang yang ada hikmah. Bukan kita tunjuk seolah-olah kita ni jantan, kita nak pertahan anak kita pergi tumbuk suami anak kita, menantu kita tu. Itu cara yang tak betul. Kan? Itu cara tak betul. Dan yang lagi syok tuan-tuan, dekat mahkamah ni dia kerah satu kampung turun. Yang tu syok. Kedah kurang sikit lah. Saya pengalaman saya pergi Kedah kurang sikit. Belah Penang dia ada lain sikit semangat dia. Belah Penang dia lain sikit. Dia turun bala tentera semua penuh dalam dewan mahkamah. Jadi agama dia tidak ajar kita macam tu. Agama mengajar kepada kita cari jalan penyelesaian. Macam mana nak selesaikan
perbalahan antara suami isteri tadi. Apa masalah dia? Cari punca. Cari punca. Kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, orang perempuan, dia tak suka kat suami dia. Pasal apa? Sebab suami dia tak pandai. Tak pandai bergurau. Jadi kita orang lelaki ni kena belajarlah nak bergurau tu macam mana. Ni payah. Orang lelaki jenis straight ni payah, tuan-tuan. Susah kan nak bergurau. Buka movie, tengok orang bergurau macam mana, tirulah dalam movie tu. Tuan-tuan buka dalam internet cukup banyak filem, movie. Tengok macam mana nak bagi orang ketawa, macam mana suami usik isteri dia. Tiru hak tu, tuan-tuan. Tirulah benda paling mudah. Orang panggil ciplak. Nak lagi itu sebut plagiat. Lagi senang. Plagiat. Nanti bini kata ni conversation ni macam pernah dengar dialog ni. Kan? Tak pernah dengar apa, hafal daripada novel lah, daripada drama TV3 ke apa semua. Tiru je lah. Mula-mula tiru. Daripada tiru tu kita pandai. Anak saya, tuan-tuan, dia masuk public speaking. Dia tanya saya, macam mana nak pandai public speaking? Dia kata. Saya kata, tengok orang bercakap yang terkenal, tengok dia, tiru dulu mula-mula. Tiru. Lepas kita tiru, kita ada confident, kita akan pandai sendiri. Kita akan ada kreativiti kita sendiri, modal kita sendiri, kita akan ada jati diri kita sendiri, identiti kita sendiri. Hak mula-mula tiru dulu. Ada public speaking, orang yang hebat sebab dia punya pidato dia berapi-rapi. Ada orang pidato dia bukan berapi-rapi, suara dia slow je, tapi sangat masuk dalam hati kita. Macam-macam gaya. Ada orang pidato dia bukannya straight tak, tapi dia cara dia berhenti setiap ayat yang dia bercakap tu, tuan-tuan sekalian, sangat memberi kesan kepada orang yang mendengar. Ada orang pidato dia punya intonasi tu sangat berkesan. Macam-macam. Jadi saya kata kat anak saya, mula-mula tiru dulu. Hak Johan ke, ataupun hak terkenal ke, ataupun hak viral ke, tiru dulu. Macam tu juga kita suami isteri. Mula-mula tiru. Itu cara dia. Orang kata, oh suami dia tu paling bagus. Kita tengok pasal apa dia paling bagus. Pasal apa orang kampung pakat puji suami orang tu. Tiru. Dia kalau balik rumah, ada je coklat lah, gula-gula lah, aiskrim kat anak dia lah, apa semua. Tiru hak tu. Kita balik rumah tak pernah beli apa-apa. Sekarang balik rumah beli apa-apa, bagi dekat anak kita, kat isteri kita. Orang puji dia, oh dia tu bagus lah, kalau balik rumah selalu peluk cium isteri dia. Balik cium lah. Batu isteri kata, awak pelik dengan lelaki aku ni, tak pernah cium, tiba-tiba balik cium aku ni, pelik ni. Biarlah dia nak kata apa pun, tiru dulu tuan-tuan. Dah orang isteri duk komplain macam-macam, kita tak pandai tu, tak pandai ni, tak pernah bagi duit kat isteri. Dia nak berapa, bagi, ikut je. Lepas tu kita tahulah macam mana kita nak olah, kan? Kita nak olah tu. Jadi bab suami isteri ni, tuan-tuan, bukan susah pun. Dalam drama ada, dalam movie ada, tuan-tuan boleh tengok banyak benda yang tuan-tuan boleh tiru. Baik. Kemudian para ulama mengatakan bahawa perbalahan suami isteri ni dia jadi pasal iblis, kan? Iblis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi cerita, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sana di atas air, lalu dia kirim tentera dia. Maka yang paling dekat di antara mereka dengan iblis adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Datang salah seorang daripada pengikut followers iblis ni, anak buah dia, menghadap kepada iblis dan berkata, aku telah melakukan ini dan itu. Iblis jawab, engkau belum melakukan apa-apa. Lalu datang syaitan yang lain yang melaporkan, tidaklah aku meninggalkan anak Adam yang aku ganggu itu
hingga aku berhasil memisahkan dia dengan isterinya. Maka iblis pun mendekatkan anak buahnya itu dengan dirinya dan memujinya. Dan iblis kata apa? Ni'ma anta, you are the best. Arab kata ni'ma anta. Ni'ma anta ni kalau orang putih dia kata you are the best. Bila boleh menyebabkan suami isteri bergaduh sampai bercerai, ni'ma anta, you are the best. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai suami, masa isteri buat perangai, isteri provoke kita, isteri buat sesuatu benda yang menyebabkan kita hampir mengeluarkan perkataan cerai, menggeletar tubuh kita, menahan amarah, ataupun kita hampir memukulnya, ataupun kita hampir memaki hamun dia, ketahuilah, bila kita dapat mempertahankan diri kita daripada menghamburkan kata-kata itu atau daripada memukul sebagaimana amarah yang ada dalam diri kita, kita telah berjaya berhadapan dengan iblis. Ini akan jadi motivasi kepada kita. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, bila anak-anak duk cerita macam-macam, saya dah bagi motivasi ke anak saya. Saya kata, tengok ayah dengan umi, pernah tak hampa tengok ayah pukul umi? Dia berkata tak pernah. Pernah tak hampa tengok ayah kata kat umi bodoh ke, bangang ke, anak sial ke, atau perkataan-perkataan yang buruk? Dia kata tak pernah. Saya tanya anak saya, adakah ayah tak pernah rasa nak marah dekat umi? Dia orang senyap. Saya kata, setiap suami akan ada benda yang dia tak suka. Setiap suami ada masalah dengan isteri dia. Bohong kalau kita kata dalam rumah tangga tu tidak ada masalah. Tapi yang jadi motivasi kepada kita ialah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi cerita kepada kita antara objektif utama iblis dalam menggoda manusia adalah untuk memisahkan antara suami dengan isteri. Maka kalau kita boleh tahan diri kita, kita sebagai lelaki, kita sebagai suami, kita guna kekuatan kita walaupun menggeletar tubuh kita, menahan amarah, tapi inilah antara kejayaan kita dalam menghadapi iblis. Hidup kita ni tuan-tuan lillahi ta'ala. Kita sering kata lillahi ta'ala. Semayang usalli apa? Usalli apa? Semayang maghrib. Salasa raka'atin ma'muman. Ujung tu apa dia? Lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin. Apa-apa saja niat ibadat kita, ujung tu apa dia tuan-tuan? Ujung tu lillahi ta'ala. Maka inilah yang kata lillahi ta'ala. Kalau ikut hati kita nak marah kat isteri kita, nak marah kat kawan kita, nak marah kat jiran kita, macam-macam kita buat. Ada video orang nak share 2-3 hari ni, bergaduh pasal kucing. Saya cerita banyak kali dah pasal kucing ni. Kucing kawan tu tuan-tuan, dia cerdik, dia tak berak dalam kawasan rumah tuan dia. Dia pergi berak jiran sebelah. Jiran sebelah tak tahan. Dia tak tahan, dia melampau. Dia kata dia melampau. Kebetulan rumah yang tuan kucing ni ada CCTV. Nampak macam mana jiran dia tu pergi cedok taik-taik kucing tu, dia pergi lontar balik dalam kawasan tu tuan kucing tu. Viral, bergaduh. Ni tuan-tuan sekalian, dalam apa keluarga saya pun ada seorang tu, dia ceritakan saya, dia kata dia nak jual rumah dia. Pasal apa nak jual rumah? Sebab dia tak tahan kucing jiran main berak dalam rumah dia. Saya kata kat dia, hang ada jaminan tak hang pergi beli rumah lain, ada pergi buat rumah lain, tak ada masalah dengan jiran? Bagi tahu hidup dalam dunia mana yang tak ada masalah dengan jiran? Bagi tahu. Kita berniaga, ada masalah berniaga. Saya sebagai lawyer, ada legal firm, ada masalah legal firm. Pergi mahkamah, ada masalah di mahkamah. Tuan-tuan main sukan, ada masalah masa main. Semua benda yang tuan-tuan buat mesti ada masalah. Hidup berjiran mesti ada masalah dengan jiran.
Jangan pergi cerita dekat orang, saya nak cari rumah yang tak ada masalah dengan jiran. Jangan cari lagu tu. Takkan ada, tuan-tuan takkan jumpa rumah yang mana ada jiran tapi tidak bergaduh dengan jiran. Mesti ada. Kecuali tuan-tuan duduk seorang-seorang. Tu memang tak ada masalah dengan jiran. Pasal tuan-tuan duduk seorang-seorang. Tapi agama mengajar kepada kita hidup berjiran, hidup bersosial, bergaul dengan orang ramai. Sebab tu kita disuruh datang ke masjid supaya jumpa orang, interaksi dengan manusia. Jangan hidup seorang-seorang. Jadi tuan-tuan sekalian, kena tahu bagaimana nak kawal diri. Yang kedua, apabila orang Islam sama orang Islam bergaduh, berperang. Contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah Ta'ala kata, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan daripada orang yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tuan-tuan tengok ayat Quran ni, Allah Ta'ala guna perkataan apa? Minal mu'minin. Apa makna minal mu'minin? Makna dua puak tu, ta'ifatani. Ta'ifah satu, ta'ifatani dua. Ta'ifatani minal mu'minin. Dua puak, dua kumpulan. Minal mu'minin. Puak A pun mukminin, puak B pun mukminin. Bukan kata kafir apa semua, tak, tapi dua-dua mukminin. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fa aslihu bainahuma, kan, islahkan, damaikan antara keduanya. Itu benda yang kita kena buat. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, yang merupakan cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dalam satu hadis Nabi puji cucu baginda yang nama Hasan radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan perasan, Syiah ni disebut Husain je, yang Hasan dia tak sebut. Cuba tuan-tuan tengok, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya Hasan tak ada, dia ya Husain. Baik, jadi Nabi ni tuan-tuan sekalian puji Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Nabi kata, ibni hadha sayyid wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini, yakni Sayyidina Hasan, adalah seorang pemimpin. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mendamaikan dua kelompok besar di kalangan kaum mukminin. Apa jadi tuan-tuan? Ini contoh hadis yang Nabi cerita benda yang fil mustaqbal, benda yang akan datang, in future, benda yang belum berlaku. Tapi ini antara mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang tak jadi lagi, tapi lepas tu baru orang tahu apa yang terkandung dalam hadis tu. Apa yang Sayyidina Hasan buat tuan-tuan? Apabila sahabat-sahabat Nabi, kan, kita tahulah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku macam-macam, antaranya perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya. Bagaimana pertembungan Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan lain-lain, kan? Bagaimana pertembungan Sayyidina Ali dengan Aisyah dan sebagainya. Baik, dan kita tahu bagaimana peranan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu dalam usaha dia untuk mendamaikan orang Islam. Maka dia sanggup meletakkan jawatan, dia sanggup tinggalkan takhta, kan, jawatan yang sepatutnya dia pegang, tapi dia sanggup tinggalkan jawatan itu demi untuk memastikan orang-orang Islam ini tidak bergaduh. Itu contoh. Macam kita tuan-tuan, kan,
Kadang-kadang mesyuarat agung AJK masjid kan, kadang-kadang bergaduh. Ada puak, kadang-kadang NGO bergaduh. Pasal apa? Sebab ada puak. Ni puak A, ni puak B. Sama dengan parti politik, sama juga. Parti sama, tapi ada geng. Ni geng ni geng ni. Setengah tu ada 2 geng, setengah tempat ada 3 geng. Pening kepala kita tengok tuan-tuan. Kata berjuang untuk bangsa. Bangsa apa? Dia ada geng dia. Berjuang untuk agama tak? Dia ada geng dia. Ini masalah tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita yang mana bila berlaku pertembungan sesama sendiri, dia fikirkan maslahah ammah. Dia fikirkan maslahah umum orang awam. Dia tak letak kepentingan peribadi dia. Yang dia pentingkan ialah kepentingan orang ramai. Nak cerita kat tuan-tuan, masa saya mula-mula sampai di England, sponsor saya MARA dan kerajaan Malaysia, yang mana sponsor saya, dia untuk pengajian PhD tu dia tanggung semua yuran yang dikenakan oleh universiti. Dan untuk saya, sponsor bagi 750 pound. Pound masa tu lebih kurang 1 pound sama dengan 6 ringgit masa tu. 750 pound. Cuba tuan-tuan bayang, saya, isteri dengan 4 orang anak, macam mana nak hidup dengan 750 pound? Sewa rumah dah 400 pound. Tinggal lagi 350 pound. Tu tak kira gas, elektrik dengan internet. England ni tuan-tuan, sepanjang tahun dia sejuk. Musim panas tuan-tuan, kat musim panas suhu dia 26, 27 musim panas. Waktu siang, waktu tengah hari 26, 27. Mak Saleh kata apa? Boiling hot. Boiling hot. Kita 26, 27 ni subuh kita tuan-tuan. Time subuh kita keluar rumah datang jalan kat masjid tu 26, 27. Mak Saleh 26, 27 tu dia kata boiling hot. Oh, bagi dia panas. Sebab tu orang putih dia berjalan walaupun tengah hari, dia bawa sweater, dia bawa apa, baju sejuk ikat kat pinggang apa semua. Pasal negara England ni dia anytime dia boleh sejuk. Masa tengah panas tu dia boleh sejuk tiba-tiba. Orang kita berikat dekat pinggang ni bergaya sejuk apa, kita dengan jaketnya dengan tali leher. Mak Saleh memang dia kena ikat leher sebab sejuk. Kita sebab nak bergaya, berpeluh tak apa, menitik tak dan seluar dalam tak apa, gaya tu kena ada. Pakai tali leher. Jadi dia memang sejuk. Jadi pelajar-pelajar kita nak jimat duit tuan-tuan, duit bukannya banyak kerajaan bagi. Tutup ni heater, apa ni, heater nak bagi panas rumah tu, tutup. Semua pakai selimut dalam rumah. Pasal nak jimat duit. Setengah orang dia pasang 3 jam je satu hari supaya dapat juga haba tu. Macam anak-anak saya siang hari dia orang pergi ke library ada heater kan, library milik public, yang tu ada heater. Jadi bila saya sampai di England, minggu pertama tu, kawan masa di UIA sekali, dia pensyarah universiti, dia ajak duduk dengan dia dulu seminggu. Jadi sementara nak cari rumah, dapatlah satu rumah. Jadi bila nak dapat satu rumah ni tuan-tuan, kita bayar deposit 400 pound dengan bayar sewa the first month. Bulan yang pertama tu 400 pound, 800 pound. Bayar 800 pound. Bila dapat rumah tu, landlord keluar daripada rumah, kawan saya ni tuan-tuan, dia bagi dekat saya 100 pound. Maknanya commission yang landlord bagi dekat dia tu, dia bagi pula dekat saya. Dia tak ambil kat diri dia. Sebab apa? Sebab dia tahu saya baru sampai, saya belum ada kerja, maka saya perlukan duit. Ini contoh kawan kita yang mengutamakan kawan dia yang dia rasa lebih perlukan kepada duit.
Kita nak macam ni tuan-tuan. Hidup kita ni, kalau kita tengok kawan kita lebih perlukan duit, kita utamakan dia. Bukannya sebab macam setengah orang. Sebab dia nak kayakan diri dia, dia tak kira apa nak jadi. Sebab tu kita boleh tengok projek apa sekalipun, beli barang, benda yang harga 2 juta, dia boleh up sampai 5 juta sebagai contoh. Pasal apa? Sebab masing-masing nak ambil komisen masing-masing. Sehingga akhirnya kerajaan ke siapa ke terpaksa keluarkan kos yang jauh lebih tinggi daripada sepatutnya. Kita tak fikirkan untuk ummah, kita lebih fikirkan kepentingan peribadi. Maka sebab itu berlaku perebutan kuasa, berlaku perebutan pangkat, perebutan kekayaan dan sebagainya, kerana masing-masing nak jaga kepentingan diri masing-masing. Sebaliknya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, dia sanggup tinggalkan jawatan sebab dia tidak mahu umat bergaduh berbunuh sesama umat Islam hanya kerana perebutan kepimpinan. Itu contoh kan. Maka macam mana kita nak mendamaikan manusia yang bergaduh ni, tuan-tuan? Yang disarankan oleh para ulama, ringkasnya tuan-tuan, yang pertamanya kita kena cerdik kan, kita kena ada ilmu. Cerdik macam mana? Ilmu macam mana tuan-tuan? Iaitu bila kita lihat sesuatu keadaan, kita tahu keadaan macam ni, apa tindakan kita, sikap kita yang terbaik bila kita berhadapan dengan keadaan macam ni. Itu contoh. Kita tu kena cerdik. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Kadang-kadang anak kita mengamuk. Anak kita mengamuk. Ataupun isteri mengamuk. Ada juga isteri mengamuk. Ni contoh je lah. Orang perempuan jangan marah kat saya. Saya bagi contoh lah kan. Adakah bila anak kita mengamuk, kita pun pam tampak dia? Apakah itu cara yang terbaik yang boleh kita lakukan? Tidak. Kita kena tentukan dalam kondisi yang macam tu, keadaan macam tu, apa cara yang terbaik untuk kita hadapi. Masa isteri kita, segala perkataan keluar daripada mulut dia, apa sikap kita bila berhadapan dengan isteri kita pada masa tu? Kita kena cerdik. Kita kena pandai membaca suasana. Bila kita berinteraksi dengan orang, kita kena cerdik membaca suasana. Barulah kita ni tuan-tuan boleh kontrol keadaan. Contoh yang macam saya cerita sebelum ni lah. Kalau orang nak tipu kita, kalau kita cerdik, kena tipu tak tuan-tuan? Tak kena tipu. Pasal kita cerdik. Dulu-dulu tuan-tuan ingat ni jenis skim apa benda saya tak reti lah. Mai satu van kat rumah kita, dia jumpa kita, dia kata cik terpilih dapat cabutan bertuah. Dulu-dulu lah ni, sekarang ni tak ada dah rasanya. Dulu ada. Dia pun bawa kotak, cabut lah. Cabut. 4-5 orang dalam van tu pakat melompat. Oh, cik berjaya, dia kata cik berjaya apa semua. Berjaya apa dia? Menang lah. Pensil jahitnya, apa penapis ayaknya, apa semua gini-gini. Tapi nak dapatkan hadiah ni kena bayar 3,000 dulu. Tuan-tuan, kalau kita cerdik, kita halau je orang tu. Layan apa orang lagu ni? Kalau aku menang cabutan bertuah, hang bagilah benda tu kat aku, ni tak kena bayar. Tu beli nama dia. Hadiah apa kena bayar. Lepas tu nak cerita kat tuan-tuan, dah lah kena bayar. Dia orang ni suruh apa? Suruh tulis pula nombor siri dekat duit hak kita bayar tu. Duit kita bayar tu duit apa? Note apa? Note RM100. Tulis nombor siri. Dia kata, bila kita tak guna kecerdikan kita, kita tak guna kepandaian, ilmu kita, kematangan kita, kita kena tipu hidup-hidup tuan-tuan. Sebab tu kita bila kita menghadapi masalah, menghadapi musibah, perbalahan dan seumpamanya, kita kena ada kepandaian, kena cerdas.
kena cerdik, kena pandai baca suasana tu. Ada orang telefon, dia kata, cik tak bayar bil telefon. Kalau cik nak berurusan dengan kami, sila tekan kosong. Saya pun tekan kosong. Saya duduk dalam kepala, rasa bayar semua dah, tekan kosong. Lepas tu dia, bila tekan kosong, dia sambung dekat operator dia. Dia kata, cik telah didapati disyaki terlibat dengan jenayah cyber. Oh, saya geram, tahu dah ni mesti sindiket nak menipu aku ni. Saya pun tanya dia, apa yang saya kena buat? Dia pun sebutlah, cik, kita dapati cik telah terlibat dengan jenayah cyber. So dia kata, cik kena bayar begini-begini apa semua, kena jelaskan bayaran semua untuk selesaikan masalah ni. Lepas tu saya tanya dia, kalau saya tak buat apa-apa macam mana? Kami akan ambil tindakan. Kita lawyer, tuan-tuan. Saya kata kat dia, tak apa, silakan ambil tindakan. Dia terus letak telefon, tuan-tuan. Hak tadi suara tegas nak ambil tindakan, kita buat jenayah, terlibat dengan jenayah cyber apa semua. Bila kita kata silakan ambil tindakan, dia terus letak telefon. Pasal apa? Sebab dia tahu. Dia tahu kita cerdik. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan kena tahu juga, orang yang macam ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia guna ilmu pukau lah, benda yang kita tak tahu. Maka lebih baik tuan-tuan tidak layanlah conversation yang macam ni. Pesan dekat orang kampung, dekat mak kita, ayah kita, orang tua dan sebagainya, jangan duk layan. Panggilan yang mencurigakan, letak terus telefon. Kalau nak berurusan, pergi pejabat dia. Kalau immigration telefon, pergi pejabat immigration. Kalau LHDN telefon, custom telefon, pergi dekat custom, pergi dekat LHDN. Itu cara dia. Kita kena cerdik, kan? Kena ada hikmah, kena pandai. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita nak selesaikan perbalahan ni, kita kena ikhlas, kan? Kita kena ikhlas. Orang yang tidak ikhlas, dia tak akan berjaya menyelesaikan perbalahan. Saya pernah, kan, mak dengan ayah, tuan-tuan, bila dia pergi rumah anak-anak dia, kadang-kadang pergi rumah anak yang pertama, mak pergi duduk sejam je, 2 jam je. Tapi pergi rumah anak nombor yang bongsu, mak boleh duduk 2-3 malam. Anak ni, tuan-tuan, bergaduh, adik-beradik bergaduh. Pasal apa? Hang bagi makan apa kat mak? Sampai mak nak tidur rumah hang lah. Ni, tuan-tuan, mak nak tidur rumah hang lah. Rumah aku mak tak mau tidur pun. Main pun sekejap je, duduk setengah jam dah pandang punggung lah. Rumah hang ni sampai seminggu pun tak apa. Ni bergaduh adik-beradik. Pasal apa? Pasal mak suka tidur rumah anak yang bongsu, sebagai contoh. Anak lain mak tak pi pun, ataupun kalau pi sekejap. Tuan-tuan, kalau kita ikhlas kerana Allah, hidup kita sebagai anak ni, tuan-tuan, untuk gembirakan ayah kita, untuk gembirakan ibu kita, apa kita akan buat? Kalau mak kita datang rumah kita sekejap, tapi pi duduk rumah adik kita seminggu, apa kita akan buat? Kalau hidup kita lillahi ta'ala, kita akan kata, mak duduklah kat mana yang mak suka. Yang mana tempat mak suka, hak itulah saya suka. Inilah anak yang saleh, anak yang hidup atas dunia, khidmat untuk ibu dia, khidmat untuk ayah dia. Yang penting ayah dia gembira, yang penting ibu dia tidak bersedih, yang penting ibu dia selesa. Itu anak yang baik. Bukannya bergaduh adik-beradik hanya berpunca kerana mak dengan ayah tidur sekejap kat rumah ni, tidur lama kat rumah yang seorang lagi. Benda bukan tak boleh selesai, tuan-tuan. Boleh selesai. Kita ni kena ikhlas. Hidup atas dunia kena ikhlas kerana Allah. Jangan duk bangga sangat kalau mak duduk rumah kita lama, rumah adik kita kurang, ataupun seronok sangat kalau mak kita boleh kutuk adik kita hak seorang lagi. Oh, syok sangat kalau mak boleh kutuk kawan tu. Ni siap rakam ni.
Share pula dengan adik hak seorang lagi. Hang dengar ni mak kata apa? Memang dia tu jahat sungguh. Ni perangai adik-beradik. Yang tu yang jadi bergaduh. Jangan buat benda-benda macam tu, tuan-tuan. Mak kita tua, dia tak puas hati dekat kawan tu, biarlah dia nak kata apa pun. Dia orang tua. Orang tua ni dia sensitif. Nanti tuan-tuan tua, ni pun tua dah. Nanti kita tua, kita tahulah macam mana sensitif tu. Kita akan tua, tuan-tuan. Kita akan lalui, kalau kita panjang umur, Allah Ta'ala panjang umur kita akan lalui episod tu. Tak boleh silap sikit, menangis. Benda biasa, orang tua. Jadi kita janganlah duduk seronok kerana mak kita duduk kutuk adik kita hak seorang tu. Orang tua biasalah. Dia main rumah kita, dia kutuk kawan tu. Dia pergi rumah kawan tu, dia kutuk kita pula. Lagu tu lah. Jangan duduk seronok sangat. Biasa lagu tu. Orang tua. Kita sebagai anak ni layan je lah. Layan je. Mak kita nak dia nak luah apa, dia nak kata apa, layan je lah. Dia orang tua, tuan-tuan. Jadi ikhlas. Kita kena ikhlas. Kemudian seterusnya kita kena adil, kan? Bila kita nak selesaikan masalah, kita kena adil, jangan buat zalim kepada orang. Dan pada masa yang sama, kita dibolehkan untuk bohong. Yang penting yang kita bohong tadi tujuan dia untuk damaikan orang yang bergaduh. Sekadar itu, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak pelajaran daripada apa yang kita bincang pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi tu kan